A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama betul saya tak buat live kat Facebook ni. Jadi kesempatan yang ada ni saya nak buat live sebentar sebelum kita buat live di TikTok. Sekarang kita banyak buat live di TikTok, tapi TikTok ni tak boleh buat live ketika dalam kereta. Jadi saya ambil kesempatan untuk buat live ni dalam kereta ketika nak pergi ke Tapak Expo. Malam ni Melaka ada Melaka berselawat bersama dengan Ustaz Abdul Samad, ulama Nusantara yang cukup terkenal hingga ke Malaysia. So hari ni kita akan buat, hari ni kita akan buka. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang bagi salam, lama tak jumpa anda semua di medium Facebook, sebab kita banyak buat live sekarang. Setiap hari kita buat live di TikTok, tapi oleh kerana kita nak pergi ke Tapak Expo yang dalam perjalanan 15 minit je, jadi kita ambil kesempatan buat live di Facebook lah. Sebab Facebook kita ni boleh buat live tapi dah kena block. Jadi tak banyak orang yang kita boleh sebarkan, tak banyak orang akan terima live kita ni. Jadi dalam usaha kita nak berdakwah, kita perlukan maklumat ni sampai pada sebanyak mungkin orang kan. Jadi kita tak dapat nak buat live di Facebook, dan kita selalu kena setiap kali kita hantar maklumat, naikkan status, banyak sangat laporan ke atas kita di Facebook ni. Jadi kita memang sukar nak buat live di Facebook, dan juga apa saja pun kena kan. Jadi kita beralih ke TikTok. Tapi oleh kerana saya nak bawa kereta ni, TikTok pula tak boleh bawa kereta ketika buat live. Dah jom. Tak. Jadi kita buat live sekejap ni di Facebook. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Cik Saiful. Hafiz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Normah, Puan Normah. Dan dalam perjalanan hidup kita ni kan, cabaran takkan berhenti kan. Masalah mana boleh berhenti? Namanya hidup, yaumul balak kan. Dunia ni tempat balak, tempat masalah, tempat musibah. Jadi kalau kita menakrif kehidupan orang lain dengan melihat masalah tu berdosa pada dia, dia ni banyak masalah. Dia banyak. Sekarang kita buat Facebook lah, buat Facebook dulu. Kalau kita ni nampak orang ditimpa masalah, musibah satu demi satu, kita pun kata, ni banyak dosa ni manusia ni banyak dia punya salah ni. Itu tak benar ni sebenarnya kan. Allahu Akbar kan. Nabi manusia yang paling dahsyat masalah yang Allah bagi, ujian yang paling dahsyat Allah kirimkan. Dan adakah Nabi Allah tak suka? Adakah Nabi Allah benci? Tentu tidak kan. Jadi kita ni jangan melihat masalah orang, kita naik, kita pun takrifkan orang ni Allah benci, orang ni Allah tak suka, orang ni padan muka dia. Bukan begitu. Kehidupan kita tidak sepatutnya menilai, menganalisis kehidupan orang lain kan. Kehidupan kita patutnya menganalisis diri kita sendiri, bukan menganalisis kan hidup orang lain. Kita tak sepatutnya menghabiskan masa kita memikirkan bagaimana nak jatuhkan orang, sedangkan kita sedang jatuh ketika kita fikir bagaimana nak jatuhkan orang. Ingat tu, di saat kita sedang menghina orang tanpa kita sedar, kita berada dalam zon penuh kehinaan. Manusia yang menghina orang adalah manusia yang paling terhina di sisi Allah SWT. Manusia yang habiskan masa untuk jatuhkan orang adalah manusia yang pasti jatuh di akhirat. Manusia yang sakiti hati orang lain, dia tidak akan mungkin berada dalam syurga Allah SWT. Sebab Nabi datang bawa rahmatan lil alamin, bawa rahmat seluruh alam. Bagaimana pula kita yang kata cinta Nabi, kasih Nabi, sayang Nabi, kita sakitkan orang, mesti ganggu ni. Ya. Banyak orang habiskan hidup dia dengan fikir macam nak jatuhkan orang, macam nak kenakan orang. Kita berniaga. Asalkan kita jatuh, kita fikir mesti orang santau, orang sihir kan. Kita ketepikan, kita buang, kita singkirkan benda ni kan. Kita fokus saja bagaimana nak bangunkan syarikat kita, bukan bagaimana nak jatuhkan syarikat orang. Nampak tak? Allahu Akbar. Sayang sekali kita orang Islam, tapi kita sentiasa habiskan masa dengan fikir benda-benda mengarut kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak yang tuan-tuan ni? Allahu Akbar.
Hari ini kita bicara tentang anak layu gumar. Saya pernah handle kes banyak. Anak layu gumar ni adalah satu perkara yang biasa saya handle. Dan saya pernah coaching. Ada juga yang layu gumar terus datang kat rumah rasa saya. Ada. Antara kes yang pernah berlaku, seorang remaja tingkatan 6. Dia ada konflik dengan mak dan bapak dia. Terutama mak lah, dia anak perempuan. Dia konflik dengan mak dia. Dia tertekan, mak asyik bebel, semua tak betul, ni tak betul, tak betul, tak betul. Akhirnya dalam keadaan tekanan, nak peksa, tekanan kat rumah, tekanan dalam berbagai perkara, akhirnya dia lari pada rumah. Tapi ketika dia lari tu, dia pergi masjid, dia pergi surau, kemudian dia jumpa seseorang yang mencadangkan pergi madrasah Pak Aris. Dia bagi alamat, budak tu pergi. Saya pernah lalui benda ni, kan. So saya juga pernah ada seorang remaja, kemudian dia dengan saya bertahun, yang lari pada rumah tengah-tengah malam, lari rumah. Kemudian saya tengok remaja ni, ini kalau lepaskan ni, kan, masalah ni kita pun tak tahu siapa dia ni, kan. Tengoklah polis, dan ada pula keluarga dia buat laporan polis tentang dia ni, kan. Jadi kita pun, kan, jagalah dia, kan. Bertahun juga. Jadi dalam kehidupan ni, kan, ada 1001 sebab mengapa remaja ini lari pada rumah, kan. Salah satu faktor paling besar ialah faktor keluarga lah. Faktor keluarga, kan. Faktor keluarga, faktor anak tu sendiri. Kalau anak tu bermasalah pam-pum, sebenarnya datang balik pada keluarga, mak bapak. Mak bapak memang suka tak suka memang kena mainkan peranan lah. Bagaimana mereka boleh pastikan bahawa kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang baik ni bukan anak tu pandai. Kehidupan lebih baik bukan sebab kamu ada aset. Kehidupan lebih baik bukan sebab rumah kamu besar, banglo, duduk taman mewah. Bukan. Kehidupan lebih baik apabila kamu hidupkan Islam dalam keluarga anda. Bila kamu berjaya hidupkan sunnah Nabi SAW dalam keluarga anda. Sebab Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti, kan, manusia akan tinggalkan sunnah, manusia akan tinggalkan kehidupan Nabi, manusia akan lupakan Nabi SAW. Allahu Akbar. Kami dalam perjalanan nak pergi ke tapak expo yang tak tahu daripada kami, Melaka malam ni ada majlis, ada Melaka berselawat dipanggil Melaka bermunajat. Lama nampak Melaka bermunajat. Mudah-mudahan dapat manfaat lah, dan yang baik lah, kan, kepada setiap perkara yang baik yang kita buat. Malam ni penceramah utamanya lah Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia, ulama Nusantara yang sangat sinonim dengan kita kat Malaysia. Alhamdulillah. Dan hari tu dia berada kat Terengganu, dan hari ni dia berada kat Melaka, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi mereka yang tak tahu, dan dapat kita panjang-panjangkan. Dan program malam ni dipanggil apa? Dataran sejarah. Tapi tak tahu tentang mana sejarah tu, kan. Dataran sejarah tu berada di Akro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sebab saya dah lama tak buat live di Facebook, dan kerana bila buat live je ada report masuk, dan akhirnya Facebook saya dah tak boleh nak buat live. Boleh buat live tapi notification orang tak dapat. Satu saya beralih ke TikTok. TikTok pun orang pun kena ganggu. Tapi Alhamdulillah lah, yang dalam urusan dakwah kita tak pedulilah orang nak ganggu ke, orang nak serang ke, yang orang nak buat apa suka hati dia lah. Kita teruskan perjuangan kita, kan. Mana tahu, kita yakin 100% bantuan Allah pasti sampai, kan. Apa saja orang nak buat, dibuatlah. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat, kan. Kita juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat dengan apa yang kita buat. Tak ada siapa pun akan terlepas daripada pandangan Allah, daripada pengetahuan Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan bantu kita, kan, untuk share live ni, supaya lebih ramai orang sedar, tahu tentang kita punya perkongsian hari ni. Ada ramai orang bergelar mak, bergelar ayah sedang buntu sekarang ni, macam nak bangunkan anak-anak mereka. Bukan sikit, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan. Kita sendiri pun, kan, sangat sukar nak bangunkan anak-anak pada hari ini, sebab mereka membesar di kalangan remaja-remaja yang telah tinggalkan agama. Remaja-remaja yang tidak kenal Allah tapi lebih kenal pelakon, penyanyi, Allahu Akbar, aktor, atlet. Nampak tak, hidup mereka dikelilingi seperti itu. Bukan kita tak pernah lalui, kita juga pernah lalui. Tapi Alhamdulillah, pada zaman kita dulu, kan, cabarannya juga besar, kan. Tapi tak adalah tekanan sebesar hari ini. Sebab anak-anak hari ini, dunia hujung jari mereka, kan. Nak tengok video lucah, ada kat dalam Facebook, minta maaf, ada dalam internet,
Kan Facebook pun ada juga kan, kalau ni nak dia pergi ke tempat tak betul lah dia dapat. Kan, Allahu Akbar. Dia explore je. Ya. Kan, dulu zaman kita kalau nak tengok benda pelik-pelik, sewa tab. Kan, nak pergi kedai pun satu masalah, takut orang kampung nampak. Nak sewa pula yang tempat yang bekerja tu pula alamat orang kampung. Macam itulah maksudnya kan. Sekarang dia tak ada masalah, masuk dalam bilik, kunci pintu. Anak-anak sekarang banyak buat benda pelik-pelik. Ni kita bimbang, sepatutnya jadi kerisauan kepada kita. Mak Pak Ali ni bukan senang sebenarnya nak didik dan terbiar anak-anak, nak bimbing anak-anak. Cabaran dia sangat besar. Allahu Akbar. Dengan cabaran yang besar tu, kita patut ada ilmu. Sebab itulah pada 24 bulan 12 ni kan, kita ada buat seminar keluarga paling besar di Setia City Convention Center di Setia Alam. And program terakhir kita buat yang berjaya menghimpunkan 2,000 lebih orang ialah pada 2019, kemudian datang PKP. Selepas PKP ni, ke program kali pertama kita buatlah lepas PKP ni 2023. Selepas 2019, alhamdulillah, dulu kita promosi program ni di Facebook kan. Sekarang Facebook kita dah kena serang kan? Tapi kita masih bertahan lah dengan gunakan platform yang sama. Yang walaupun memang tak boleh nak pergi kan, tengok ada 23 orang ni. Sedangkan kita ada apa ni, 180,000 kan orang yang follow kita punya page ni kan. Tapi tak apalah kan. Jadi tuan-tuan, selepas saya sampai apa ni, mungkin juga kita gunakan pendekatan kita buat TikTok sekali lah. Kita jalan Facebook ni, kita kekal, kita buat apa TikTok sekali kan. So alhamdulillah kan, kita macam baru-baru ni kita naik, masa saya berada kat Indonesia baru-baru ni, saya ada dalam 2 minggu lepas saya ada naikkan satu video kan, tentang seorang, kisah tu kisah benar, seorang Bangla yang berkongsi rezeki dia dengan anak-anak masa saya kan. Tapi bila saya masukkan kat TikTok benda yang sama juga kat Facebook kan, saya kena blok kan. Sebab macam biasalah, akan ada orang buat laporan, akan ada orang buat pengaduan, sedangkan tak ada apa-apa pun cerita tu, tak ada benda yang bahaya pun kan. Itulah maksudnya saya susah nak berkarya di Facebook. TikTok pun kita kena juga kan. Kita kena banyak kali lah amaran bukan-bukan kan. Jual kopi pun kena kan, bahaya untuk kesihatan kan. Sedangkan kita ada sijil semua, kita ada surat kebenaran semua kan. Tapi itulah, TikTok dia bukan nak pergi kaji analisis kan. Mana ada masa orang lapor pup dia gembat kita kan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk hadir ke program besar kami, program keluarga kan, yang dikenali sebagai BPR bersama Pak Aris, sebenarnya keluarga tapi kita namakan BPR. Jadi dengan nama tu tak adalah kita nak orang nak ambil nama tu, kita pun tak payah ambil nama orang lain kan. Kadang-kadang kita buat program, orang pakai nama program kita kan. Kita pun tak apalah. Tapi kalau BPR orang nak pakai, okey juga kan. Bersama Pak Aris orang nak pakai, okey lah kan. Kita dapat kredit. Ni dia kan. Allah Akbar. Ni program dekat sini hari ni, dekat dengan zoo. Dekat dengan zoo. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Program ni dekat dengan berdekatan sebelah je. Dataran apa dipanggil? Dataran sejarah tu. Biasanya nama tu baru lagi dibagi kan. Dulu dataran apa tak tahulah, sebab kalau sejarah tu biasanya orang fokus kita fokus lebih kat Melaka. Kat Melaka, kat Aikro. Sejarah kan Aikro ni. Tahu. Bumi Putra Rockers. Hey. Semoga Pak Aris dengan Allah sama-sama kita kan. Ada apa? Tapi dekat muka buku kan? Facebook. Sekali lagi kita buat nak sampai. Sebab TikTok mana boleh ni. TikTok mana boleh buat dalam masa kita. Apa dia? Baik. Kau kata je nak cakap. Apa lagi ni lah. Nanti siap. Siap. Kasih. Kau tengah live. Allah Masya-Allah. Ejit. Jap saya parking dulu. Parking kejap. Okey, kita dah sampai. Kita dah sampai ke tempat apa ni. Ni.
Karnival ni lah. Kita dah sampai ke tempat karnival ni. Ni cik tak dah. Bahasa ni. Sekejap. Kita parking dulu lah. Wah, semua dia tutup. Nak masuk macam mana? Semua tutup. Dia patah balik. Semua tutup macam nak parking. Kan? Kita kan... Masuk yang kita tutup ni ke? Dia buka. Assalamualaikum, Cik. Cik, sebentar, Cik. Kita ada buka gerai ni. Okey. Nak parking kan? Abang pergi parking depan ni kejap. Abang pergi register situ, ambil tag. Nanti kat parking ni ada kosong, abang boleh masuk. Satu kereta. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana? Register kat ni? Register dulu. Ada orang tunggu sini. Register dulu. Okey. Apa? Jam. Bawa pulau. Tengok kedai. Saya nak cakap dengan Positi. Apa cerita? Ada kas ni dah. Assalamualaikum, Mak. Cik Mat, nak register dulu. Register Hello? lah. Cik Mat dah register dulu. Register kat mana? Oh, depan sana. Aku register dulu. Aku nak beritahu kau satu benda. Apa ni? Sehari belakang kita kau menjaga. Ha? Tak apa. Tak kisah. Betul lah aku beritahu kau. Jap. Dah tak. Tak. Aku cakap. Turun ni. Turun. Boleh jangan buat. Boleh jangan buat. Okey. Elok buat. Tengah. Tunggu. Elok buat. Ni puan, tuan cakap. Elok buat. Ni okey dah. Keluar dah. Pasal? Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kali ini kita bersiaran di dataran sejarah Aikro, insya-Allah. Untuk persiapan program malam ini, Melaka Munajat bersama Ustaz Abdul Samad, insya-Allah, dan juga jemputan lain. Kita buat live TikTok. Orang kau dulu bukan. Mana? Yang pun TikTok. Ambil kat tuan. Tak. Saya pegang dulu. Tuan, telefon tu kat tuan. Okey, dah apalah, kita baru sampai ni jadi agak kelang kabut sikit lah. Inilah tapaknya. Jadi kepada alang-alang tu kita nak wawarkan jugalah kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitar negeri Melaka ataupun yang mungkin berdekatan di negeri Melaka, boleh datang kan, kita exit Tol Aikro dan jom sama-sama kita memenuhkan lagi majlis kita pada malam ni, insya-Allah. Inilah dia punya keadaan. Malam ni dekat dataran bersejarah Aikro, dekat dengan Zoom Melaka. Kalau anda search Zoom Melaka pun dah dekat dah. Ini keadaan ni lah. Lama tak live kat FB. Itulah. Bukan tak live kat FB sebab mungkin ada masalah berkaitan dengan sekatan dengan sebelum-sebelum ni. Jadi kita buat live tu jadi tak sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin notification tu tak dapat. Jadi pasal itulah kita cuba beralih pada yang lain lah. Maknanya sebelum ni kita pakai TikTok. Tapi yang lalang tu kita buat jugalah di FB ni. Mudah-mudahan masih lagi ada yang mengenali dan ada yang mengikuti lagi lah pada segi muka buku, insya-Allah. Ini malam ni lah, jangan lupa lah untuk hadirkan diri anda sekeluarga. Kita sudah sampai. Oh, sana depan tu lah dia punya apa nama ni, pentas untuk majlis malam ni, insya-Allah lah. Dataran sejarah Aikro. Dataran sejarah Aikro namanya. Depan sana tu lah. Jadi kira-kira di sinilah. Nampak? Hanya ini bukan. Ini capal final daripada pengasas capal Dato' Awi lah. Dato' Awi tak ada sebelah sini.
Okay, inilah malam ni nanti insyaAllah di Dataran Sejarah Aikro. Program malam ni jadi pada perempuan yang berkelapangan pada malam ni, jom sama-sama singgah lah. Alang tu boleh juga ada rezeki dapat jumpa Pak Adis kat sini. Kita ada buka gerai Pak Adis Coffee dekat kedai nombor 14. Nombor 14 tu. Kita belum kemas lagi lah, kita baru nak setting, nak set up ni. Okey. Kalau daripada Luar Melaka, okey. Ada buku kat belakang. Bukan kata. Terus dah nampak. Tak ada tahu kalau kita cakap. Tak ada, kita punya balik. Mana kaki? Kenapa tak tunggu kaki? La ilaha illallah rahman. Tu lah kaki. Mana kunci? Idam ambil kunci. Tu lah kaki. Allahu Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan. Dan kita berada di tapak pesta ni, tapak expo. Kalau tengok belakang saya ni, ni tempat ceramah yang akan berlangsung malam ni bersama Ustaz Abdul Samad, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita berada kata baguslah program-program agama ni patut diperbanyakkan. And tak kisahlah siapa pun yang anjurkan, yang penting program agama mesti jalan. Kan? Cakap korang ni kakak itu nak cakap ya Allah ya Rahman. Kan? Dia setiap apa yang Allah tetapkan tu tentu ada hikmah dia. Kenapa kita nak risau dengan makhluk ni? Kita tak perlu takut, betul tak? Kan? Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dah TikTok dah jalan. Kan? Tunjuk aku terus. Ni, kau pegang sini. Pegang. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk sahabat-sahabat di TikTok, kita sekarang berada di dipanggil Dataran Sejarah. Ni kawasan Aikro. Tunjuk sikit ya. Malam ni kita ada program agama. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada ceramah dipanggil Melaka bermunajat. Bersama dengan Ustaz Abdul Samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersama dengan Ustaz Abdul Samad dalam insya-Allah. Ya. So alhamdulillah kita ambil satu gerai untuk mempromosikan Pak Adis Coffee. Alhamdulillah. Ini satu peluang kat kita lah. Jadi sahabat-sahabat di Melaka boleh datanglah Melaka bermunajat ni insya-Allah. Untuk kita untuk kita bangunkan majlis-majlis ilmu. Allahu Akbar. Yang penting kita nak hidupkan majlis ilmu. Yang penting kita nak ada ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So tadi kan kita bagi tahu tentang isu anak lahir pada rumah kan. Kita ada 1001 isu kan berkaitan dengan anak lahir di rumah ni. Dan tentulah bila anak tu dia melibatkan keluarga. Kan, ramai orang suka salahkan orang lain. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Ini hidup biasalah kan. Jalan hidup tu satu kebiasaan. Ni tak ada ni. Cepatlah. Ya Allah, tinggalkan tadi. Sebab iPhone ni, iPhone tak bawa. Cucuk lah. Tengok. Ni bismillah. Macam mana pandai saya nak buat kecil jangan. Dia punya kemah tu kecil jangan. Bukan sebau ni betul-betul. Macam kemah biru ni. Kecil sangat. Bila kecil tak banyak benda kita boleh letak kan. Wah, tapi ada tempat kosong tu kita boleh letak apa ni. Belakang tu lagi belakang kan. Yalah, mudah-mudahan tak hujan. Macam biasalah kalau ada soalan kita kemukakan soalan.
Kan? Letak Syafiq nanti kau adjust Syafiq supaya tengok macam ni. Macam dia tunjuk. Sebabkan dia block kan, kau tunjuk buat lain. Hello. Sikit lagi. Mana tu mana? Ni kat sini. Bas ni dia punya ni mana? Dia punya ni mana? Dia punya ni. Nah, so. Okey. Saya baca soalan kat sini. Kau nak tekan ni. Kau Ni, pakai ni. Ni. tak biar dia pegang sini. Biar dia pegang. Kau tengok supaya tak terkeluar gambar. Sini apa beza? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam, insya-Allah kita berada di dalam sejarah alhamdulillah. Dan sempurna program tak nampak dia gelap. Tu jalan sikit. Mana kita pergi sana tu? Mana? Ni dah tu. Dia nampak kan? Up. InsyaAllah. Ambil depan. Kita soalan ni, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat sampai di dataran sejarah dan dataran sejarah dah naik lah perkataan di dataran sejarah tu itu je lagi. InsyaAllah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Bantu kita boleh? Bantu kita untuk tap screen, bantu kita untuk hashtag FYP, dan mudah-mudahan lebih ramai orang hadir, lebih ramai orang dapat sertai kita, lebih ramai orang, makin lebih banyaklah manfaatnya untuk kita kongsikan ilmu pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, untuk kita sebarkan ilmu. Kan? Hidup kita ni tuan-tuan, apa yang ada? Kan? Banyak duit, bagus. Boleh banyak sedekah kan? Bagus, tapi tak banyak orang nak sedekah. Kan? Kalau kaya, kan? Berapa ramai orang nak sharing kekayaan dia. Jadi kalau kita ada ilmu, inilah satu benda yang paling mahal. Kan? Kita share tapi tak luar. Kan? Power. Dan setiap kali kita share, akan dakwah bagi lebih banyak ilham kat kita. Ini besar. Kan? Dakwah besar. Usaha dakwah kan. Mudah-mudahan Allah terima lah usaha-usaha kita ni walaupun kecil, tapi Allah terima insya-Allah. Khusus untuk anda semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi sebahagian daripada hamba-hamba yang Allah pandang, yang Allah muliakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Cuba tengok sekejap kat Facebook. Cuba tengok sekejap, boleh dengar tak? Sebab ni macam tak lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hidup kita ni sahabat-sahabat kan. Sekejap je kalau mengurus kan. Kita nak rusing-rusing kan. Hidup ni sangat sekejap. Dengan sekejap hidup ni kita nak bermanfaat. Kita nak bagi yang terbaik, kita nak buat yang terbaik. Itu je. Kan. Hidup kita sangat sebentar. Kan. Kita bergaduh-gaduh pasal harta. Allahu Akbar, harta semua tinggal. Yang bergaduh semua tinggalkan harta. Allahu Akbar. Tak banyak ada ke orang bergaduh pasal ilmu? Orang bergaduh pasal harta ada kan? Satu kita nak cari ilmu yang sebanyak mungkin. Kita cerita pasal keluarga ini tentang anak lahir pada rumah kan. Tajuk ini tajuk besar, anak lahir pada rumah. Kan kalau kita cerita anak lahir rumah ni ini kita jumpa kes macam-macam kes kan, anak lahir rumah, macam-macam isu, macam-macam sebab, macam-macam. Kalau nak cari sebab banyak. Tapi sebab tu sahabat-sahabat kan, marilah kita perkukuhkan institusi keluarga kita sendiri. Kan anak ada 1001 sebab. Ada satu kes saya jumpa, anak punya dah baik, ya Allah, sebaik-baik manusia. Anak yang baik. Ialah anak masa sekolah rendah semua baik. Kan? Sebagai besar semua baik anak kan. Bila pergi sekolah menengah, campur kawan salah. Mak bapak pula, dia ada ilmu setakat sekolah rendah. Dia ada ilmu setakat sekolah rendah. Maknanya apa? Kan? Bila tengok anak tu baik, dia tak tambah ilmu. Dia tak sedar bahawa anak tu kemungkinan besar kemungkinan dia akan berubah. Sebab dia berkawan dengan kawan-kawan yang
yang sudah usianya bertambah. Dunia dah ada kat dakapan dia, dalam tangan dia. Yang kawan-kawan dah mula bicara tentang perkara-perkara yang negatif. Dia berkawan dengan kawan-kawan yang bercakap tentang seks. Dia bergaul antara lelaki dan perempuan dengan penuh nafsu. Dan dikelilingi oleh banyak video-video, gambar-gambar yang tak senonoh. Jadi anak kita membesar dalam keadaan macam tu. Kan? Tapi kita punya ilmu tak bertambah pula. Kita hanya sekadar ilmu di sekolah rendah. Panggil anak-anak datang, tegur anak-anak dengar. Tapi bila anak kita dah membesar, kita panggil 10 kali, bos sekali datang. Kita panggil nak kali pun tak datang. Kan? Dia pun banyak masa kat luar rumah daripada dalam rumah. Dia banyak masa kat luar rumah. Dia lebih banyak masa dengan kawan berbanding kita. Dulu sekolah rendah, dia banyak masa dengan kita. Kan? Tapi bila dia dah membesar, apatah lagi kalau dia dah masuk sekolah asrama, dia banyak masa dengan kawan, banyak masa kat sekolah. Jadi perkara-perkara macam ni, kita pula tak tambah ilmu sebagai ibu bapa. Maka bila ada masalah, kita mula jadi kelang kabut, kita menjadi huru-hara, kita jadi buntu, kita tak tahu. Di situlah akan berlakunya kan, salahkan orang, salah menyalahkan, kan, berlakulah konflik, berlakulah kan, sengketa. Allahu Akbar. Sampaikan saya ada satu kes dulu, lama dulu. Kan, bapa dengan anak bertumbuk. Bapa dengan anak bertumbuk. Sedangkan anak dia masih sekolah rendah, sebaik-baik budak. Bila pergi sekolah menengah, bapa marah, anak nak ajak bapa gaduh. Ini berlaku. Kan, arwah kan, lelaki yang saya pernah handle ni, yang saya pernah jumpa, dah arwah dah. Kan, Allah bertumbuk dengan anak, bertumbuk tuan-tuan. Ini bukan cerita 60-an, 50-an. Ini cerita alaf ini, zaman ini. Tapi ayah ni dah meninggal lah. Saya sempat nasihatkan anak dia. Kan, Allahu Akbar kan. Dulu masih ada ayah yang nasihat tak nak dengar. Ada ayah nasihat, kita ajak lawan, kita ajak gaduh. Sekarang kau nak ajak siapa gaduh? Dan hidup ni, kita dah hilang adab. Kan, jadi bila kita nak bawa anak kita ada adab, ada akhlak, ini perlukan ilmu. Kita perlukan kefahaman, kita perlukan paling penting tuan-tuan, kita perlukan Allah. Jadi kalau kita tak ada Allah dalam hidup kita, kalau kita tak ada Allah dalam pegangan kita, tak ada Allah dalam kehidupan kita, macam mana? Yang akan bagi kita kemenangan Allah, yang bagi kita kejayaan Allah, yang bagi kita keluar daripada masalah Allah, yang bagi kita keluar daripada sengketa Allah, yang buat kita keluar daripada musibah itu Allah. Subhanallah. Tapi kita tak cari Allah. Mak bapak tak ada Allah dalam hidup dia. Sibuk dengan kerja. Yang anak sibuk dengan kawan-kawan. Mak bapak sibuk dengan matlamat nak jadi kaya, nak jadi jutawan. Dan nak kejau aset, nak kejau kereta baru, nak rumah baru, nak besarkan rumah. Dan jadi banyak masa kita kat luar. Anak kita pun banyak masa kat luar. Jadi tidak ada satu titik pertemuan. Suatu kadang-kadang setahun sekali kita nak bawa anak-anak kita jalan. Sedangkan hujung-hujung minggu kita pun sibuk. Dah hujung minggu ada masa main futsal, main badminton, pergi bowling dan buat program sana sini. Allahu Akbar. So tak ada masa untuk keluarga. Bila tak ada masa untuk keluarga, tiba-tiba hujung tahun atau setahun sekali nak bawa keluarga semua pergi piknik, pergi family day, atau bawa lah keluarga sepapak sepupu semua pergi. Tapi anak masih dengan dunia dia. Kita bawa keluarga untuk beriadah sama-sama, tapi masing-masing sibuk dengan handphone. Nampak tak? Masuk kedai makan pun dengan handphone. Semua sibuk dengan handphone. Dulu-dulu kalau kita masuk kedai makan, kita akan duduk sama-sama berbual. Ada helai tawa. Sekarang semua ketawa, tapi ketawa dengan handphone masing-masing. Nampak tak? Semua bercakap. Tapi bercakap dengan orang dalam handphone tu. Bukan bercakap dengan orang yang lahirkan kita. Bapak kita, mak kita. Orang yang besarkan kita, bapak dan mak kita. And bercakap dengan anak-anak kita. Semua. Sampaikan baby pun dibagikan handphone, tengok cerita kartun. Nampak tak? Ini cabaran kita pada hari ini. Maka kita sedar benda ni bukan senang. Dan untuk kita nak selamatkan iman anak-anak kita. Bukan senang untuk kita nak bangkitkan semangat anak-anak kita supaya berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang tak popular. Jalan yang tidak disenangi. Jalan yang tidak digemari oleh remaja hari ini. Jalan yang tidak popular kan. Jadi maka mereka ni banyak berada di jalan-jalan yang salah. Jalan-jalan hiburan, jalan-jalan keduniaan. Jalan-jalan yang mana mereka sedang memegang dunia dengan penuh kasih sayang. Jadi kita perlu sebagai mak bapak ada ilmu. Kita sebagai mak bapak perlu ada pengetahuan. Jom tuan-tuan. Dan kita hadir dalam program BPR, Bicara Bersama Pak Aris. Program keluarga sebenarnya di City Convention Center bulan 12. Sahabat-sahabat saya di sana, anda boleh tinggalkan nombor telefon. Dan sahabat-sahabat saya di sana, nak sebut tak boleh. Sebab kita ada di sini. Dan anda boleh tinggalkan nombor telefon untuk kita hubungi balik. Tapi sahabat-sahabat saya di TikTok, anda boleh DM kita. Dan pergi kat bio, dapatkan nombor telefon kita kat sana, boleh DM kita. Allahu Akbar. Dan untuk kita sama-sama berhimpun dalam satu majlis besar, majlis keluarga. Dan untuk kita berbicara tentang perjalanan keluarga, berbicara tentang
perjuangan, berbicara tentang perjalanan, berbicara tentang tujuan dan matlamat kita agar kita faham. So hidup ini sebenarnya bukan mudah, maka kita tak boleh ambil mudah. Dan berita baik bagi kita, apa dia? Hidup ni singkat. Hidup ni singkat, maka Allah tak akan biarkan kita lama dalam masalah. Kan paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kan masalah tu. Betul tak? Lepas tu kita pergi buat selama-lamanya. Allahu Akbar kan? 60 tahun je. Sedangkan akhirat kekal abadi. Perjalanan kita di akhirat itu kekal abadi. Allahu Akbar. Bayangkan dosa kita yang sedikit pada pandangan kita. Alah, mengumpat terbiasa, tak mengumpat tak namanya manusia, itu salah tanggapan tu. Oleh kerana kita mengumpat, kita mencaci, kita menghina orang sepanjang hidup kita yang 20 tahun ni, kan, kita mencaci menghina orang 20 tahun, kemudian ditempatkan dalam sel neraka, kan, selama 10,000 tahun. 20 tahun kita kutuk hina orang, dendam kat orang, santau orang, sihir orang, tu lagi dahsyat dah. Kan, 100,000 tahun duduk dalam penjara. Nak dibersihkan, nak dimandikan dengan, kita kat dunia ni mandi dengan air. Kalau rasa sejuk sangat, mandi dengan air panas. Tapi kat dalam neraka tu, mandi dengan api neraka. Nampak tak? Dan Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Dan neraka ni, darjah kepanasan ni akan dinaikkan setiap hari. Setiap masa naik panas. Dan penduduk neraka ni tidak mati, tidak hidup. Tak sempat hidup mati. Tak sempat mati hidup. Nampak tak? Adakah ini perancangan pelaburan yang berbaloi? Yang sedang kita usahakan. Berbaloi ke kita? Kan? Kita hidupkan dunia. Kan? Subhanallah. Untuk mati pun tak, hidup pun tak di akhirat. Alangkah lebih baik. Kan? Kita julang akhirat, kita jinjing dunia. Kalau rasa-rasa akhirat goncar, kita lepas saja dunia. Untuk kita pegang, kedua tangan kita pegang akhirat agar tidak tercicir daripada perjalanan hidup kita. Allahu Akbar. Dunia ni macam ni tau. Nak faham betul-betul. Dunia macam ni. Makan apa paling best? Semua ada makanan best kan? Oh, kalau kita kata nak makan nasi berani ayam. Nak makan apa? Nak makan apa? Nak makan apa? Ikan bakar. Ikan kering, western. Kan? Pak Mat. Pak Dola. Pak Akub. Pak Samad. Pak Ibrahim. Apa lagi? KFC, McDonald's. Free-free kita promosi produk diorang ni. Kan? Makan sedap. Makan yang sedap tu sekadar di mulut, betul? Di mulut. Tengok sedapnya. Macam tu kita tengok dunia. Bestnya. Kereta besar. Ferrari bro. Lamborghini. Gila babi kan. Babi pun dapat nama. Dahsyat lah. Sedapnya. Bila pandang, masuk dalam mulut sedap. Bila telan hilang sedap tu. Bila telan, nampak tak mulut ni nampak? Mulut ni. Berapa besar mulut? Itulah dunia kita. Besar mulut ni, itulah gambaran dunia. Kau daripada sini sampai kat perut. Panjang kan? Inilah akhirat kita. Nak bagi gambaran begitu. Betul tak? Yang panjang tapi tak ada putus. Tak ada sempadan. Kita kejar dunia kan? Untuk dapat gembat, kena belasah, lunyai kita ke akhirat. Allahu Akbar. Satu bila orang hina, biarlah. Orang kutuk kita, biarlah. Pak Ris ada orang kutuk, biarlah. Dia penat, dia berhenti. Besok dia sambung balik. Kan? Dia nak masukkan ke akaun kita, biarlah. Dia nak masukkan, dia nak tabung dalam akaun. Kenapa kau nak marah dia? Dia nak maki kau. Macam saya kena kat situ kan. Kena pam. Masuk je, kena tekan. Masuk je, kena blok. Tak kisahlah. Ikut diorang lah. Kan? Dia sedang hantar bantuan kepada akhirat kita. Biarlah. Kan? Dia tak suka kita, apa kita boleh buat? Dia benci kita, dia dendam kat kita. Apa kita boleh buat? Biarkanlah dia dengan Allah. Kalau dia benar, Alhamdulillah. Kalau dia tak benar, tu masalah. Kan? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Dunia ni sekejap. Bukan lama pun. Allahu Akbar. Nampak tak? Kan? Dan dunia ni ada stesen. Betapa Allah sayang kita. Maka Allah takdirkan 5 kali semayang. Betul tak? Bayangkan kalau 50 kali semayang. Sekejap-sekejap azan. Sekejap-sekejap azan. Kau tak sempat nak berehat. Betul tak? Allah bagi 5 kali semayang. Kan? Antara zuhur nak pergi asar. Ada satu jangka masa yang panjang. Yang kita boleh beraksi untuk dunia ni. Allah kata engkau pergi, engkau beli. Engkau pergi beraksi. Engkau cari rezeki. Aku dah sediakan untuk engkau. Beraksi. Tapi bila aku panggil, kau jangan takkan. Engkau dengan mak kau macam ni. Aku dengan mak aku macam mana? Kan? Mak panggil Pak Ris sekejap. Takkan kita kata nantilah urat orang tu ni. Tak. Kita datang dengan cepat sebab kita nak ambil keberkatan dia. Kita datang dengan cepat sebab dia yang lahirkan kita. Dia yang sakit mengandungkan kita. Dia berempat pulas untuk besarkan kita. Kita datang kat dia. Tak sama kalau orang lain panggil. Nampak tak Tapi kalau kita, mak bapak kita panggil, kita pun tangguh-tangguh. Tapi kalau bos panggil, bos sekejap datang. Nampak tak? Kalau mak ur panggil, sekejap kau datang. Yang cepatlah yang. Orang lapar tau. Kau dah pernah cinta kan? Dah pernah cinta kan? Alah, cepatlah. Dia letak je handphone, dia tekan je kau dah dekat depan mata. Avengers. Dia Avengers. Nampak tak? Nampak? Kalau begitu cepat kau datang, kenapa Allah tu panggil kau tak datang? Nampak tak? Allah panggil kau untuk apa? Nak seksa kau ke? Nak zalimi kau ke? Nak lanyak kau? Nak lunyakan kau? Tak. Allah panggil kau nak selamatkan kau. Nak selamatkan aku.
Satu Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham? Allah Maha Besar. Kan? Abang besar. Ayanda besar. Taiku besar. Semuanya otomatik jadi kecil. Sebab dia yang Maha Besar. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia lah Fatah Razak. Dia bagi kau rezeki seluas-luasnya. Dia lah Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kau keseorangan dalam kesakitan, kepayahan, ketika kau tak ada duit, siapa yang datang? Adakah kawan datang? Bertubi-tubi ketuk pintu, nak ulur duit. Ada kawan-kawan kau, call kau tak berhenti-henti. Allahu Akbar, bukan dia call tak berhenti, kau call dia tak berhenti. Kan? Dia blok, dia tak jawab. Buat-buat lupa, buat-buat tak perasan. Nampak? Kau jumpa dekat bazar Ramadan, kau jumpa dekat uptown, kau jumpa dekat tempat pesta, kau jumpa kat kedai. Man, aku telefon kau banyak kali, kau tak jawab. Oh, ya ke? Aku tak perasan. Boleh tak perasan pula. Sebab dia tahu kau jatuh. Cuba kau kaya. Cuba kau banyak duit. Dia tak sempat call. Engkau tak sempat call, dia call kau balik. Assalamualaikum bro, apa khabar? Lama tak jumpa. Sebab hari tu dia nampak kau pakai Ferrari kat kedai. Dia tak nampak kau. Mula dah. Apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa bro. Gua ingat nak jumpa lu lah. Rindu lah. Zaman-zaman kita sekolah. Dah nampak pakai kereta mewah. Cuba mamat tu pergi jaga parking. Kan? Kawan tak nampak kawan. Buat bodoh je. Kan? Allah Akbar. Nampak tak? Kita kan. Dunia ni banyak lakonannya, banyak upur-upur. Ada soalan tak? Soalan. Soalan. Dekat kita punya teman-teman lama ni. Ya Allah, kita buat 2 medium. Apa ni? Ada Suhaili Senin. Paris. Perlu ke mak ayah memujuk anak yang keluar dari rumah? Apa yang perlu dibuat jika anak perempuan yang keluar berkawan dengan kawan lelaki? Walau telah ditegah masih buat. Demi Allah, kalau kau nampak anak kau dalam keadaan terbakar dalam rumah, engkau jerit-jerit, dia kata, mak tak apa mak, biar orang terbakar mak, orang tak kisah mak. Kan? Biar orang terbakar mak, mak jangan ambil orang. Sazali, keluar nak, rumah terbakar marah. Tak apa mak, biarkan, biar orang mati mak, tak apa mak. Mak biarkan, mak jalan mak. Engkau rasa? Engkau masih nak pujuk. Kau tarik dia, kau gentap dia, kau keluarkan dia. Sebab apa? Sebab engkau tak nak anak kau mati dalam terbakar. Dan terbakar itu berlaku di akhirat esok dalam neraka. Anak kita akan dibakar, tuan-tuan, akan dibakar menjerit. Ya Allah, mak sakit mak, ayah contohlah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nampak tak? Sakit dibakar. Sebelum itu berlaku, selamatkan anak kita. Rendah diri. Bukan kamu bermakna kamu hilang diri. Biar nampak kalah. Tetapi kamu sebenarnya dalam keadaan menang. Banyak mak abang kata, kita bapak nak pujuk anak. Sahabat, kalau kamu biarkan siapa yang akan selamatkan iman anak-anak kita, kalau kita tak ambil tahu tentang anak-anak kita, pakai. Sebab dia kacau lah. Kau tekan ni. Kau tekan off kan? Biarkan dia. Kalau tekan kan dia block. Oh ya? Biasa dia kadang-kadang. Oh, biasa. Jangan biarkan. Apa ini? Ada soalan lagi. Sahabat-sahabat ni. Jadi, pujuklah. Kalau ikut marah, marahkan nyamuk, bakar kelambu. Bijak tak? Kau bakar kau rumah kau sendiri. Jadi nyamuk langsung tak ada. Betul tak? Jadi memang kita sebagai ayah kita ada ego. Kita sebagai mak kita ada rasa marah, tekilan. Tapi nak samakan anak kita tuan-tuan, buat apa saja. Satu saya nak pesan begini. Kalau nak samakan anak-anak kita, dia bukan sekadar memujuk. Engkau pujuk hati kau dulu. Supaya engkau rendahkan diri kau menghadap Allah. Engkau pujukkan hati kau supaya tidak leka dengan dunia ni. Wahai Allah, aku silap. Anak yang lain, anak yang ikut jantan. Tapi kita akui kita silap. Kita silap didik anak. Kita silap tarbiyah. Kita silap bimbing. Aku dah bawa anak aku pergi sekolah agama, masuk madrasah lagi. Engkau ingat, engkau bawa anak kau masuk madrasah. Tapi engkau sendiri tak memadrasahkan diri kau. Engkau masuk anak kau ke pondok. Tapi engkau sendiri tak memondokkan diri kau. Quran kau jauh. Zikir kau tak ke mana. Nampak engkau masuk anak ke madrasah. Tapi engkau tak jaga solat jemaah. Engkau tak baca Quran. Engkau tak jaga Al-Quran tu. Engkau baca sekatu hari. 10 hari kau tak baca. Nampak tak? Jadi kita banyak silap. Dan Allah nak panggil kita. Allah angkat anak kita. Allah nak bawa kita dekat dengan dia. Kan? Anak kita tergolek. Baru kita faham. Allah. Nampak tak? Maka cari Allah. Pujuk hati kita. Jangan sombong. Jangan angkuh. Kembali pada Allah. Kan? Saya berpindian. Jawapan saya mungkin bukan boleh pakai. Jawapan saya ni mungkin ramai orang tak setuju. Tapi saya dengan pindian saya sebab saya dah buat coaching 26 tahun. Pujuk. Kan? Pujuk. Sebab besok anak kita betul-betul jadi pelacur. Hari ini dia berzina dengan 4-5 orang. Satu kampung bunyi. Peduli apa? Satu kampung hina anak aku. Ya, anakku salah. Ya, anakku rendah. Ya, anakku hina. Tapi demi Allah, kalau seorang lelaki bunuh 100 orang, Allah angkat dia menjadi ahli syurga. Kalau Indon, Allahu Akbar, lakukan
satu tindakan yang sangat buruk pada Sayyidina Hamzah, awak angkat dia. Kalau Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah, awak pulihkan, awak angkat dia, awak selamatkan dia. Anak Abu Jahal, Ikrimah, awak angkat dia, awak beri wilayah. Anak kita tak boleh ke? Yakin anak kita boleh selamatkan. Dia ikutlah 1000 jantan sekalipun. Selamatkan anak-anak kami. Saya sendiri, wallahi, dah lihat banyak perkara. Kita zaman remaja kan, zaman kita dulu panggil bojan dan bosiah. Berapa ramai budak-budak yang dulu ni jadi bosiah, hari ni jadi manusia bagus, dah pakai purdah, dah pakai tudung. Awak tutup aib mereka, awak angkat darjat mereka. Manusia yang menghina bertusan itulah paling hina. Sedangkan orang yang dulu jadi bosiah, tidur dengan 5-6 lelaki, 7-8 lelaki, hari ini sudah bertaubat dengan air mata tak pernah berhenti. Abah dah kirimkan suami yang baik, dah ada anak-anak yang baik, dididik dengan agama, dihantar ke madrasah untuk tidak mengulangi kesilapan dia. Peduli apa orang cakap, peduli apa fitnah orang, kutukan orang, hinaan orang. Kita tak makanlah dengan kutukan orang. Beras yang kita beli itu bukan duit daripada hinaan orang. Orang nak tengok kita jatuh, adakah kita akan jatuh? Awak nak ikut dia ke? Awak nak ikut dia? Takdir, kadar dan kadar itu telah Allah tentukan. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita ikut je takdir Allah. Kita ikut kadar Allah dengan ikhtiar, dengan usaha. Wallahu a'lam. Next. Soalan daripada TikTok dari Cik Putri Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara hidup kita adalah pilihan kita atau takdir yang telah ditetapkan? Semua hidup ni memang ada kadar dan kadar. Kita ni jalan ikut kadar dan kadar. Namun kita ahli sunnah wal jamaah, kena ikhtiar, kena usaha. Sebab kita tahu depan kita berlaku. Awak tahu. Datang Imam Ahmad berbicara dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata pada Imam Syafi'i, hidup kita ni, kita rezeki dah confirm dapat. Awak letakkan rezeki itu confirm rezeki itu memang kalau untuk engkau. Kau tak payah nangis, tak payah melalak, tak payah menjerit-jerit. Dia ambil rezeki aku, dia ambil projek aku. Kalau orang belajar agama, dia faham rezeki itu untuk dia, bukan untuk engkau. Kau kena terima, kau reda. Satu, Allah sayang orang reda. Allah bukan sayang orang yang ada ilmu. Allah sayang orang yang ada reda dalam hidup dia. Orang yang ada ilmu tapi memberi manfaat, bukan sombong dan angkuh. Maka Imam Ahmad kata, dengar cerita ni menarik. Imam Ahmad kata, kan, kita rezeki tetap dalam tangan. Kan, Allah pasti bagi. Imam Syafi'i tidak bersetuju. Imam Syafi'i kata kita kena ikhtiar, baru dapat rezeki. Tak ikhtiar macam dapat rezeki. Maka mereka ni walaupun berbeza pendapat tapi tidak berbalah. Berbeza pendapat tidak bertumbuk, tak bergaduh. Itulah gambaran ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama dulu. Hari ini kita bersisi pendapat tak memandang orang dengan pandangan benci. Berbeza pendapat bukan maknanya boleh membenci orang. Nabi tak pernah ajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sayyidina Umar ketika buat satu keputusan untuk bawa keluar tentera daripada tempat wabak taun, ada sahabat tidak bersetuju tapi tidak berbalah, tidak bergaduh, tidak bertumbuk. Kan? Maka Imam Syafi'i petang tu keluar. Dia keluar pada hari tu, dia keluar dia raun-raun kat kota Baghdad. Dia raun. Kemudian nampak satu ladang besar, ladang kurma. Kemudian dia kata pada pekerja tu, boleh aku tolong tak? Pekerja tu kata, jumpa tuan saya tu. Encik, saya nak tolong boleh? Tolong, silakan. Maka Imam Syafi'i pun tolong, dan petik kurma dan sebagainya. Dah petang, Imam Syafi'i minta izin untuk balik. Bila nak balik tu, tuan pemilik ladang kurma tu kata, ambil kurma ni. Kan, ambil bawa balik. Tak apa. Saya tak apa. Kan, ambil. Dia pun bawa balik kurma tu. Bawa balik. Kan, jumpa Imam Ahmad, makan sama-sama. Imam Ahmad kata apa? Kan, Imam Ahmad kata apa? Aku minta pada Allah kurma, dah dapat walaupun aku tak usaha apa-apa. Imam Ahmad tadi kata apa? Aku minta pada Allah mudah-mudahan hari ini ada rezeki kurma. Dan Allah bagi rezeki, nampak? Kan? Imam Syafi'i kata aku kena usaha dapat. Maka dua-dua tu betul. Kan? Allahu Akbar, kita kena usahalah. Kan? Mereka ketahu sambil makan kurma. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Kan? Jadi kita orang biasa ni kena usahalah. Kan? Orang wali Allah, orang-orang yang warak-warak ni keyakinan itikad dia kuat. Kita kena usaha. Jangan kita duduk je rezeki aku depan mata, tak baik usaha. Kena usaha sebab kita tahu. Sebab kita bukan kasyaf, bukan ada karamah nak menentukan apa yang ada kat depan. Kita usaha saja, insya-Allah. Tak dapat rezeki aku, dapat rezeki aku. Boleh faham tak? Dua-duanya alhamdulillah. Orang makan makrifat ni, bila Allah uji dia alhamdulillah. Orang makan makrifat, orang syariat ni kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makan syariat. Orang makan makrifat ni kalau Allah uji dia alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nampak tak
Mereka bersyukur pada Allah walaupun hujan tu sampai pada hidup mereka. Jadi kita nak belajar menjadi orang yang sentiasa bersyukur di saat jatuh dan bangun, di saat jatuh dan berdiri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunci syukur ni ada pada kita semua. Kena didik dan tarbiyah kita. Wallahu a'lam. Next. Soalan daripada Farid S Legacy. Oh Farid, ya Farid. Pak Riz, adik saya yang perempuan sejak lepas SPM sehingga sekarang dah umur 27 tahun masih keluar rumah. Kadang 2-3 hari tak balik. Macam mana nasihatkan dia, Pak Riz? Farid, kan kita dah biasa kerap dan acap kali bicara benda macam ni kan Farid. Sebagai seorang abang, kena banyak sabar, bergantung banyak pada Allah. Nasihat adik jangan berhenti, jangan give up, jangan naik tangan, jangan naik kaki. Sebab nasihat yang terbaik adalah bila kita merujuk Allah dahulu. Rawat adik yang sudah ketagih dengan kawan-kawan. Ketagih itu bukan pada ganja saja, ketagih itu bukan pada arak saja, ketagih itu bukan pada zina saja. Kadang-kadang saya pernah lalui. Kita masa bujang kita suka lepak kat luar. Jadi seronok lepak kat luar. Sebab apa lepak kat luar? Banyak mak bapak saya tegur. Kita pertikaikan anak lepak kat luar. Anak nak lepak kat rumah macam mana? Sebab dalam rumah berapi panas. Mak bapak asyik bebel, ada je tak kena. Anak remaja ni, dia nak sedikit kebebasan. Maka kita dah faham kehidupan macam ini. Kita bekalkan mereka ilmu supaya mereka walaupun bebas, dia ibarat macam merpati. Dia tahu balik salang ni. Sebebas mana pun dia tahu. Nampak tak? Kita tak bekalkan anak dengan ilmu. Maka mereka ni bila keluar tanpa ilmu, mereka terperangkap dengan dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Ni Allah cakap dalam Quran. Dunia yang penuh dengan drama ni. Allahu Akbar. Jadi Farid, anda doa anda jangan berhenti. Solat hajat anda 40 hari buat, sambung 40 hari, sambung 40 hari. Buat amalan macam ni semua. Apa saja masalah yang anda hadapi, apa saja cabaran yang anda sedang lalui, apa saja rintangan yang anda sedang kecapi. Dan buat amalan ni saya dapat ilmu ni daripada wali Allah. Saya pernah kongsi dan saya kongsi dan kongsi lagi. Dan kadang-kadang kita kongsi orang tak buat. Kan tak ada jawapan yang mudah dalam kehidupan ni. Kena ikhtiar, kena sungguh-sungguh. Ada orang selepas berusia bermacam-macam selama 4 tahun baru dapat zuriat. Ada orang 10 tahun baru dapat zuriat. Ada orang hari ni kahwin, besok dah mengandung. Yang paling mahal apa dia? Belum kahwin dah mengandung. Itu berlambak tu. Itu berlambak. Belum kahwin dah mengandung. Itu berlambak tu. Kan? Buat amalan solat hajat, kan? 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayatul kursi 10 kali. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali. Insya-Allah. Sujud terakhir minta, wahai Allah selamatkanlah iman anak aku. Wahai Allah selamatkan iman adik-adik aku, adik-beradik aku. Wahai Allah selamatkan iman suami aku, isteri aku. Wahai Allah selamatkan iman kami semua, seluruh keluarga. Mintalah. Ibadah paling besar, tahu tak Farid, sahabat-sahabat, apakah ibadah paling besar? Sahabat-sahabat, ialah mengharapkan Allah. Bergantung harap pada Allah. Ibadah paling besar ialah mengharapkan Allah. Ibadah paling besar ialah meminta pada Allah. Allah suka hamba ni kembali pada dia. Allah suka kita ni meminta pada dia. Engkau orang kaya kalau aku minta, siapa ada duit lebih sumbang pada madrasah. Tak habis-habis minta kan? Nampak tak? Kan? Kita pernah pergi ada satu toke, pemilik pam minyak. Bila kita kata, bang, kita ada buat program ni, tak habis-habis minta. Kita dah ada orang tempat lain tak lagi. Kena marah, kena singgih. Kadang-kadang kita dimalukan, kadang-kadang kita dipelekehkan. Ada ketika ni orang tak tahu je, kan? Tapi dengan Allah, engkau jadi pelacur, engkau peminum arak, kan? Engkau bunuh orang. Doa engkau Allah tak pernah ambil mudah. Doa engkau Allah tak akan tinggalkan. Doa engkau Allah tak pernah pinggirkan. Doa engkau Allah tak pernah tak ambil tahu. Udu'an yastajib lakum. Allah yang minta. Kemudian Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Aku bantai orang pun, wahai orang beriman. Aku hentam orang, wahai orang beriman. Allah sayang. Dan tubuh ila Allah taubatan nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Soalan daripada Selisal. Ya, Selisal. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak dan mertua yang suka cerita aib anak menantu pada orang luar, macam mana ya Pak Riz nak nasihat? Dalam hidup ni kan, ada kisah di akhirat nanti. Ada manusia yang nak doa dia kan 24 dan 12. Daftarkan diri anda. Ini sahabat-sahabat saya di sana, mohon di sana tu tinggalkan nombor telefon untuk anda, untuk kita hubungi balik. Yang anda pergi kat DM kita, kan, bio kita, hubungi kita, kan, untuk pergi program 24 dan 12 di Setia City Convention Center di Setia Alam. Allahu Akbar, di Negeri Selangor. Kan, hadir tuan-tuan. Program yang sangat besar, kita menghimpunkan 2,000 orang.
kan, di akhirat nanti ada segelompol manusia yang akan dihisap. Tetapi hisap ni begini, Allah panggil seorang-seorang, bulan bin bulan, saya pernah cerita ni, panggil datang. Bila menghadap Allah, baca, wahai malaikat, kau bacakan amalan dia. Buku amalan terbuka, dibaca satu-satu. Engkau dulu pernah mengendap. Ya Allah. Engkau dulu pernah ambil barang orang kan? Ya Allah. Engkau dulu kan, dengan anak engkau begini-begini. Ya Allah. Ya Allah. Aku mengaku aku salah, aku berdosa, aku salah. Ya Allah, aku salah. Di dunia dulu ada orang tahu? Tak ada siapa tahu, ya Allah. Di dunia dulu aku tutup aib engkau. Hari ini aku ampunkan dosa engkau. Masuklah ke syurga. Nampak tak? Manusia yang tutup aib orang kat dunia, Allah tutup aib dia di akhirat. Ini jaminan Allah. Jadi siapa pun hina kita, aib kita, jangan balas seinci pun. Oh, saya buka madrasah macam-macam saya kena. Macam-macam penghinaan, macam-macam fitnah orang hantar kat saya. Macam-macam tuduhan liar orang bagi kat saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi saya kekuatan tidak balas walaupun seinci pun. Tidak balas walaupun sesaat pun. Biarkan. Biarkan. Kerana saya nak rebut benda tu. Saya nak rebut benda tu. Apabila Allah panggil saya dan Allah lepaskan saya ke syurga kerana saya tutup aib orang. Di saat saya diaib, saya tutup aib orang. Di saat saya dimaki hamun, saya tidak ada respon. Dan saya ikut apa Allah kata, sabar dan reda, sabar dan reda. Maka kita dapat. Sebab tu dah, mertua ke, menantu ke, kawan baik kamu ke, rakan sepejabat kamu ke, hatta suami atau isteri kamu, aibkan kamu, sabar. Sebab bukan saya yang bagi tahu formula tu. Bukan raja dan sultan yang bagi formula tu. Bukan PM yang bagi formula tu. Bukan Tok Bandar yang bagi formula tu. Bukan KP yang bagi formula tu. Tapi Allah yang bagi formula tu. Reda dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar, Allah bersama dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sabar. Perbanyakkan sabarmu, insya-Allah. Tapi dalam usaha kita kat ni macam mana Pak Riz? Kan sabar, you sabar. Tanya apa nak buat? Pertama. And pertama bukan maknanya dia paling utama. Saya nak sebut supaya apa amalan tu atas susunlah. Antara yang paling utama ialah kamu kekal dengan adab dan akhlak yang terbaik. Pak Arish ni tak guna, dia buat live ni, dia bohong, dia bodoh ni, dia bukan dia ilmu. Dia ni bukan ustaz, betul saya bukan ustaz, betul saya bukan ustaz. Kan? Dia ni bodoh, tipu orang, dia makan di orang banyak. Dia ni apa ambil dana, lepas tu makan. Dia beli sana, beli sini, semua aset dia. Orang kata kita. Kan? Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Kita balas dengan akhlak yang terbaik. Biar bicara orang sebab kamu buat apa pun, kamu takkan puaskan hati orang. Apa pun kamu buat, orang ada jawapan. Orang benci, kau buat baik pun dia akan benci. Orang kalau suka, engkau buat buruk pun orang suka engkau. Nampak tak? Kalau tanya pada orang yang suka engkau, dia akan cakap baik tentang kau. Kalau tanya pada orang yang benci engkau, dia akan cakap semua benda negatif. Nampak tak? Dia akan tambah ke apa saja cerita, membolehkan. Saya pernah dulu difitnah, kahwin lain. Ada orang kata saya kahwin satu lagi. Macam isteri saya memang tak percayalah saya kahwin satu lagi sebab saya memang 24 jam duduk kat madrasah. Dan isteri saya ni pula mana saya pergi diikut. Hari Sabtu ni saya ada mesyuarat peringkat kebangsaan, mesyuarat Tafiz Malaysia. Dia akan ikut. Mana ada ruang pula kahwin satu lagi? Nak pergi siap-siap online. Kan? Online. Syafiq ikut aku. Mana aku pergi Syafiq ikut. Online. Kan? Nak macam mana? Mana ada ruang pula berpoya-poya? Dia jadi buaya. Tak ada ruang. Tapi orang cakap kan, betul tak? Kan? Orang cakap Pak Is kahwin satu lagi. Tak tahu. Aku pun terpanjat. Bila masa aku kahwin, aku pun tak tahu. Dan sekarang ni aku pelik, aku tak tahu. Bila masa aku kahwin, aku tak tahu. Orang tahu. Tapi kita takkan respon ke orang yang bantai kita. Biarlah. Kita reda dan sabar. Tindakan kita tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan adab yang baik, kan? Tak payah respon kepada apa yang dicakap. Nombor 2, kan? Kita perbanyakkan zikir kita untuk kuatkan hati kita yang pada peringkat awalnya kita berkata tak nak balas. Lama kelamaan kita tak kuat, nanti kita akan balas juga. Maka nak kuatkan hati kita, nak kuatkan jiwa kita, nak kuatkan kefahaman kita, nak kuatkan pendirian kita, maka perbanyakkan zikir. Kan? Sebab orang yang banyak zikir, Allah bersama dengan dia. Itu janji Allah. Maka kamu akan kuat sebab kita ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Banyakkan zikir. InsyaAllah. Kan? Jangan ada balasan apa. Subhanallah. Faham ke faham ni? Kan? Seterusnya, kalau orang mak mentua kita aibkan kita apa, orang cakap, aku dengar menantu kau depan kita tau. Aku dengar menantu kau ni memang makan duit isteri dia Kita ni menantu lelaki, kan? Isteri kita ni doktor, engineer, kita ni bekerja biasa-biasa je. Kan? Orang datang rumah kita tu dia bahasakan kita, kan? Seperti mana mak mentua kita, bapak mentua kita atau keluarga sebelah isteri kita bercakap.
kan, memfitnah kita. Kita senyap je, kita senyum, tak tahu je, biarkan. Dalam hati kita hantar doa. Wahai Allah, aku sedang bertahan untuk tidak marah. Wahai Allah, aku sedang bertahan untuk tidak bagi respon negatif. Wahai Allah, aku sedang bertahan, ya Allah, kan, untuk tidak bertindak balas. Kalau kau nampak perbuatan ini yang baik dan kau reda dengan perbuatan ini, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Bagilah hidayah pada mereka. Nampak tak kaedah kita? Wahai Allah, kau bagilah hidayah pada mertua aku. Kau berilah hidayah pada orang menghina aku. Kau berilah hidayah kepada orang yang membenci aku. Sebab bila Allah bagi hidayah pada orang itu, terhentilah kata daripada kita. Nampak tak? Tak payah engkau panggil Alung, abang kawasan. Engkau panggil, banyak kawasan ada kat Malaysia. Kawasan kita kat Malaysia banyak. Beribu-ribu kawasan. Kalau kau dia abang Alung kawasan, dia pun ada abang Alung kawasan. Betul tak? Faham? Jadi kita nak berentap, buat apa? Biarlah kita minta hidayah pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mak mentua kita. Bila Allah bagi hidayah pada mentua kita, satu saya nak bagi contoh. Satu kes datang kat saya. Dan dia cerita menangis ni. Mak mentua tak sayang dia. Mak mentua benci dia. Tapi dia kahwin dengan anak nombor 1. Suami dia anak nombor 1. Kan? Jadi bila mak dia sakit, adik-beradik lain yang banyak perempuan, semua suami tak setuju untuk jaga mak. Nampak tak? Semua tak setuju. Jadi si lelaki yang anak nombor 1 ni berkorban. Bincang dengan isteri dia, kita balik kampung. Jadi menantu yang paling dibenci, menantu yang dikatakan hantu, menantu yang tidak disayangi, dia yang jaga mak dia sampai meninggal. Nampak tak? Nampak tak? Jadi pada mak mertua, jangan kau benci. Seakan kau tahu takdir hidup kau. Kepada menantu-menantu, jangan balas benci dengan benci. Nampak kan? Nabi dah pesan, ikut je pesan Nabi. Tak usah paling-paling, ikut je pesan Nabi. Allahu Akbar, panas. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Mudah-mudahan dengan panas ni, kan susah payah kita buat live ni, Allah bagilah kita pengampunan. Allah bagilah kita hidayah. Allah bagilah kita petunjuk jalan yang benar. Allah bagi kita kekuatan untuk berhadapan dengan 1001 cabaran dan ujian. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita kesihatan yang terbaik. Allahu Akbar, boleh kita tingkatkan ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati wa husni ibadati. InsyaAllah. Next. Daripada Intan Cempaka Zaris, juga baris. Saya dah diuji dengan suami yang tak tinggal sama. Sekarang kena jaga ayah pula yang uzur. Mana yang patut saya dahulukan, baris? Yelah, mudah-mudahan suami awak reda dengan apa yang awak korbankan. Mudah-mudahan suami awak setuju apa yang awak usahakan. Seorang suami memang dia nak isteri dia dekat dengan dia. Pada waktu sama kita terhimpit dengan satu tanggungjawab yang sangat besar. Bapak kita yang sakit, siapa nak jaga? Satu, semua suami-suami yang kat luar, semua isteri-isteri yang kat luar, kadang-kadang kita kena berkorban. Walaupun hakikatnya sakit, walaupun pahit. Bukankah obat itu pahit? Tapi demi untuk sihat, kita telan juga. Nampak tak? Mudah-mudahan kita bercakap dengan Allah begini. Dengar pesan saya ini dalam bahasa Melayu kita yang kamu faham, saya faham. Wahai Allah, isteri aku jaga bapak dia yang sakit. Mudah-mudahan engkau terima dan kau reda dengan perbuatan dia. Kerana satu hari nanti, ya Allah, aku dan suami, aku dan isteri juga akan sakit. Mudah-mudahan ada anak yang jaga kami. Nampak tak? Kan Nabi dah bagi tahu hadis yang sahih. Kan perbuatan kita kat atas ibu bapa, Allah bayar cash. Maka Nabi kata celakalah orang yang ada peluang untuk khidmat pada mak bapak tapi dia tak manfaatkan. Mudah-mudahan isteri kamu, suami kamu yang khidmat untuk mak bapak dia dan kita bertimbang rasa betul-betul ansur kan, diberi pembalasan yang paling dahsyat, paling luar biasa. Satu nikmat dunia yang Allah kirimkan bersambut dengan nikmat akhirat yang tak terkira, yang tak terbilang. Allah tak terjangkau dengan minda kita, insya-Allah. Jadi dengan suami kita merendah diri dengan suami. Suami marah, suami tinggi suara, suami banyak pertikaikan, kita senyap, jangan balas seinci pun. Dengan Allah kita menangis puas-puas, kita minta bantuan Allah supaya beri hidayah pada suami kita agar dia akhir terima bahawa tak ada pilihan yang aku ada. Bukan nak menderhaka pada suami, apatah lagi untuk membenci dia. Tapi pilihan yang aku ada ini sangat-sangat sukar untuk menjaga seorang ayah yang aku kenal dia sebelum aku kenal suami aku. Wajib untuk taat pada suami, wajib taat pada suami. Wajib, kalau suami tak bagi memang tak boleh. Tapi kita minta bantuan Allah, beri hidayah pada suami kita. Kan kalau tidak, siapa nak jaga ayah, siapa nak jaga mak, siapa nak uruskan berak kencing dia, siapa nak uruskan mandi dia. Ya Allah, berat sungguh ujian ini. Tapi bagi aku ini bukan ujian. Ini adalah satu pilihan yang telah kau sediakan syurga untuk aku dan semua di keluarga aku. Tolonglah aku, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang aku buat ini, ya Allah, nantinya akan terbalas pada suami dan aku, ya Allah, di usia tua kami oleh anak-anak kami. Wahai Allah, kalau perbuatan aku perbuatan yang baik, maka aku mohon, ya Allah, anak-anak aku dapat buat apa yang aku buat ini, ya Allah, pada aku dan suami aku di hari tua kami. Minta bincang baik dengan suami, suami tak bagi,
mohon pada Allah berterusan, buat amalan, terusan. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Ada. Ya, teruskan. Daripada Tadi sebelum tu, sebelum soal asur kan, Setia City Convention Center 24 dan 12. Apa itu Pak Riz? Satu seminar keluarga daripada pagi sampai petang, hanya RM30 sepanjang bulan 7 ni. Kita dah promosi dah 2 bulan dah kan. Daripada bulan puasa kita promosi kan. Jadi tempat masih ada, bukan tak ada. Sebab program-program keluarga. Kalau program nampak tak lah. Hari ni cakap semalam dah habis. Kalau program tadi. kalau program joget, tunjuk gadi, tunjuk bontot, aku rasa hari ni aku cakap semalam dah habis tiket. Faham tak? Kau dengar pula, kau pula artis datang kan, bontot tertongging kan. Nampak seminggu, nampak berah. Aku rasa hari ni jual tiket, semalam habis. Ya, mahal mana pun orang gimat. Faham tak? Program keluarga kan, siapa nak. Tapi kita tetap teruskan perjuangan kita. 24 dan 12, program keluarga paling besar yang kita bangunkan di Setia City Convention Center. Paling akhir kami buat ialah pada 2019 di tempat yang sama. Mengumpulkan lebih 2,000 orang. Hari ini kita lakukan perkara sama selepas PKP. Mudah-mudahan Allah terima usaha kita ini. Jauh sekali untuk dapat keuntungan sebab RM3 tak akan dapat untung. Bukan untung yang kita cari, tapi kita nak impulkan semua orang. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pertemuan itu, daripada perjumpaan itu. InsyaAllah di Setia City Convention Center, di Setia Alam Selangor. Nampak tak sahabat-sahabat 24 dan 12 blok sekarang DM kita. Tinggal ke nombor telefon. Tak rugi apa-apa pun. Dan sahabat-sahabat di TikTok memang kena DM kita, jangan tinggal ke nombor telefon kat sini sebab lepas habis ni. Hilang dia. Kan, Allah Akbar. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih tak berhenti #MYP. Terima kasih lah. Kan, okey, kita bagi soalan sebelum masuk zuhur. daripada daripada Afidah. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana suami yang dia berchatting dengan wanita lain? Tu lama suami berchatting dengan perempuan lain. Ada wanita dia balas balik dia chatting dengan suami. Orang dia chatting dengan lelaki lain. Itu tindak balas yang paling bodoh, yang tak cukup bijak. Suami buat dosa besar, kita buat dosa besar. Siapa yang kalah, dua-dua kalah. Siapa yang rugi, dua-dua rugi. Faham tak? Tuan-tuan, dunia ni luas. Tidak, dunia ni sempit tuan-tuan. Tuan-tuan ada kat mana sekarang, saya dah sampai pada tuan-tuan perempuan melalui live ni. Maksudnya dunia ni sangat sempit. Kan? Orang kat Las Vegas, orang kat California, orang kat Mexico, orang kat Argentina boleh ikuti live kita, boleh kita call mereka. Dunia sempit. Tapi bila kita kata kubur tu sempit, tidak. Kubur tu luas bagi orang yang ada amalan yang baik. Kubur tu luas bagi mereka yang tidak bertindak balas kepada perbuatan jahat orang kat atas hidup kita. Suami anda buat benda tak baik. Suami anda masih tak puas-puas dengan isteri dia. Nak dia lelaki perempuan lain. Kadang-kadang dia menyurat, dia bercinta, kadang-kadang dia berkasih dengan perempuan yang seusia anak dia. Bayangkan kalau ada lelaki lain pula kenakan anak kita. Bayangkan kalau ada lelaki lain yang mempermain-mainkan perasaan anak perempuan kita, macam mana? Jadi pada suami macam tu, saya doakan mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Tapi suami kita tak tengok live ni. Nampak tak? Saya pernah ikut live, saya pernah buat live. Suami dia ekor lain, isteri ekor lain. Dua-dua tengah ikut live. Kan? Dia hantar PM personal messenger, dia kata suami saya ada tau. Dia bagi mesej kat kita. Pak Riz, tolong Pak Riz, tunjuk sikit suami saya ada. Suami saya pun ikut Pak Riz. Macam tu sedap agak kan? Kita tunjuk. Suami anda mungkin tak ada dalam live tu, tapi anda ada. Sebab tu anda tanya soalan ni kan? Bagi dia. Apa anda nak buat? Saya bagi tahu jawapan saya tak popular. Jawapan saya tak seronok. Jawapan saya ini melambatkan orang nak tengok suami ditinggalkan perempuan dia terus. Tapi percayalah, lambat itu bukan maknanya gagal. Lambat itu bukan maknanya tidak berjaya. 3T kena buat: taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Seburuk mana pun suami kita, kalau dia beri arahan sesuatu atau kita kena hemat pada dia, hemat yang terbaik. Ketika hemat itulah kita hidupkan doa. Contoh kita tengah buat air. Takkan kau nak kahakkan air tu? Takkan kau nak titikkan air kencing kau pada suami kau? Bukan dia tahu kan? Bukan tu cara kita balas, respon. Kita buat air paling sedap, paling best. Kemudian kita kata apa? Wahai Allah, di saat suami aku khianat aku, di saat suami aku sakitkan hati aku, tetapi peranan aku sebagai seorang isteri tidak aku kurangkan walaupun seinci. Tidak aku abaikan walaupun sesaat. Wahai Allah, aku nak buat air yang paling sedap. Mudah-mudahan menjadi asbab Engkau bagi hidayah pada dia, Engkau bagi petunjuk pada dia, Engkau bagi bimbingan pada dia, kerana dia adalah imam kepada aku dan seluruh ahli keluarga aku. Doa macam tu, puan. Doa macam tu. Doa macam tu. Jangan bebel, rukun dia. Formula dia, tips dia. Jangan bebel, jangan ungkit-ungkit. Nampak tak? Jangan balas perkara yang sama. Itu rukun. Nak dapat rukun yang damai dan bahagia, nak dapat keluarga sakinah mawardah, ia mungkin
kita seorang wanita. Bukan kau wanita yang menghayun buah yang itu boleh goncang dunia? Nampak tak? Apa kata ketika suami kau tidur kau goncang katil? Kata yang kiamat, gebu bumi, mucap. Kau tengok apa jadi suami kau. Bangun terbuka kain ni. Nak selamatkan diri. Jangan buat tu cerita dongeng je. Kan? Apa yang saya nak kata, kan, kita bergantung pada Allah, balik pada Allah. Masa suami tengah tidur, kan, nyenyak, kan, kau pergi kat umbul-umbul macam kita buat kat anak-anak kita. Pergi kat umbul-umbul dia, sapu kat umbul-umbul dia atau kat telinga dia. Teknik-teknik seterusnya 24 dan 12 saya kongsikan. Banyak tuan-tuan. Kita baca surah Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti. Kepada engkau aku sujud ya Allah. Kepada engkau aku sujud ya Allah. Kepada engkau aku minta ya Allah. Nampak tak? Jadi selepas sampai ayat tu kita minta pada Allah, wahai Allah, suami aku ya Allah, engkau lahirkan perasaan benci untuk berchatting dengan wanita. Wahai Allah, engkau zahirkan kebencian pada diri dia ya Allah untuk chatting dengan wanita yang bukan mahram dia ya Allah. Tolong aku ya Allah, jadikan dia seorang suami yang baik ya Allah. Bila hidayah ya Allah. Tak usah panjang macam bahasa Melayu SPM. Sikit sudah. Tapi setiap masa buat berterusan. Jami' dan sami' biar sedikit tapi berpanjangan. Berterusan istiqamah. InsyaAllah mantra Allah akan sampai. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Dan masa baca air itu, baca surah pun kau nak baca tak apa. Alam Nasrah, bagus. Baca surah Alam Nasrah. Wahai Allah, dengan berkat surah Alam Nasrah, berilah dia hidayah, selamatkan suami aku. Ya Allah, jauhkan dia daripada maksiat, dekatkan dia dengan engkau ya Allah. Hanya engkau saya boleh panggil. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, dah 1.20 Dah masuk azan pukul 1.19. Dah, cukup. Walaupun ada soalan lagi. Setia City Convention Center. Setia City Convention Center. Dapatkan DM kita, tinggalkan nombor telefon atau hubungi kita, insya-Allah. Program keluarga itu besar, insya-Allah. Siapa yang nak daftar, terima kasih. Hanya Allah saja boleh Allah. Terima kasih semua. Saya undur diri. Saya serah pada Syafiq. Dah bagi siapa yang bagi gift, ya Allah. Allah saja boleh limpah. Allah saja boleh balas dan limpah rezeki untuk anda semua. Termasuk yang bagi gift yang hadir, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan puan. Okey, ni Puan Afidah tanya macam mana join seminar tu. Boleh berhubung dengan kami. Nanti kita akan naikkan sekejap dekat dorangan komen untuk cara mendaftar. Okey. Okey. Dekat sana. Ni satu kat sini. Manja tak? Ke? Satu kau pegang. Okey, tuan-tuan puan, kejap nak baca balik komen tadi. Okey, jadi kepada yang menonton daripada satu sudut yang lain, selain daripada TikTok, okey, anda boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen ataupun anda boleh tu kita dah pinkan. Okey, dan kepada anda yang menonton di TikTok, okey, anda boleh berhubung dengan mana-mana tim Pak Aris. Anda boleh pergi ke profil kami, di situ ada nombor telefon. Berhubunglah dengan kami untuk mengetahui cara-cara untuk mendaftar ke seminar #bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor, insya-Allah. Ni dan ada Puan Lia tanya tadi pada sampai malam ke? Memang kita ada buka gerai Pak Aris Coffee di sini. Jangan lupa gerai nombor 14. Boleh datang puan, dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada di sekitar Negeri Melaka ataupun ada perancangan untuk hadir ke Negeri Melaka pada malam ni, jom sama-sama kita datang ke Dataran Sejarah Air Keruh. Kita ada program bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Jadi jom sama-sama kita datang, kita bawa seisi keluarga kita untuk sama-sama kita menyemarakan majlis ilmu ini, insya-Allah. Marima, area mana ni? Di Air Keruh Melaka, Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Okey, kalau anda exit daripada luar, boleh exit Air Keruh lah. Dah boleh sampai dah ke tempat majlis kita pada malam ni, insya-Allah. Dan boleh singgah ke gerai nombor 14, gerai Pak Aris Coffee, insya-Allah. Okey, dan kepada sahabat-sahabat yang baru saya tiba, terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan like konten-konten Pak Aris, sama ada di TikTok maupun di platform satu lagi tu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan. Okay, jangan lupa juga untuk dapat jika anda ingin mendapatkan Pak Aris Coffee, bolehlah pergi ke kita punya beg kuning, insya-Allah. Anda boleh klik di situ dan mudah-mudahan setiap pembelian anda sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi madrasah Pak Aris, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bagi gift, terima kasih kepada yang bagi soalan, terima kasih bagi pandangan. Insya-Allah mudah-mudahan pencerahan yang Pak Aris kongsikan tadi sedikit sebanyak dapat kata apa ni, melapangkan dada kita, insya-Allah, dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian yang sedang kita lalui sekarang ni. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-puan. Nak lebih banyak lagi ilmu, insya-Allah anda bolehlah daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar #bersama dengan Pak Aris. Jumrahman, tak ada beg kuning, ada pergi ke kita punya konten banyak tu kan. Ada beg kuning. Anda boleh klik di situlah, insya-Allah.
Mudah-mudahan dipermudahkan. Iman Arif, amin katanya. Terima kasih. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung live dan salam Zuhur untuk semua. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul. Ni. Ada Awi. Datang ya, Awi datang. Mat. Kontak nah. Jap. Abang lihat satu. Ni Sana.